Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, pada waktu petang ni, selepas kita tunaikan solat fardu zuhur berjemaah, syukur pada Allah Ta'ala atas nikmat tersebut. Kemudian kita duduk pula dalam majlis ilmu pengajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Nurul Yaqin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Hudari Bek. Syekh Muhammad Hudari Bek, orang Mesir yang meninggal dunia pada tahun 1927 Masihi. Baik, petang ni kita sambung insya-Allah pengajian kita dalam lebih kurang 20 minit, lebih kurang macam itulah, 15 ke 20 minit, sebab ialah kebanyakan hadirin pun nak pergi pejabat. Jadi insya-Allah kita usahakan pengajian kita sekitar 15 ke 20 minit. Kita sambung pengajian yang lalu. Yang lepas kita baca berkenaan dengan Aminah, ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dipelihara, dijaga oleh datuk baginda iaitu Abdul Muttalib. Dan kemudian Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga pula oleh Abu Talib. Dan sekarang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam jagaan Abu Talib. Kita baca kisah seterusnya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Syam, perjalanan ke Syam ataupun permusafiran ke Syam. Zaman dulu bila kita baca dalam hadis dan juga sejarah yang dululah, kalau kita baca zaman dulu punya sejarah, bila kita sebut Syam ialah negara yang merangkumi beberapa negara. Yang pertama iaitu Syria, yang kedua Palestin, yang ketiga Jordan. Ini dulu adalah kawasan utama Syam, dan juga sebahagian ataupun mungkin juga seluruh daripada bahagian Lebanon, juga termasuk juga sebahagian daripada kawasan Iraq. Dulu kawasan ini semua dipanggil Syam, dan dulu tunduk kepada kerajaan Rom Timur. Jadi kalau kita baca dalam hadis, kita bila baca Syam, maka kita jangan faham Syam macam zaman sekarang ni. Sekarang kalau kita faham Syam iaitu Syria saja. Tapi kalau Syam zaman dulu lebih besar daripada apa yang kita faham sekarang. Syam dulu ni maknanya merangkumi Syria, Palestin, Jordan dan juga Lebanon ataupun Lebanon, yang kita sebut sekarang Lebanon. Jadi orang Arab zaman dulu, mereka terutama orang Arab Quraisy Mekah lah, bila tiba musim panas di Mekah, mereka akan pergi berniaga ke Syam, sebab waktu tu Syam sejuk. Dan bila tiba musim sejuk di Mekah, mereka akan pergi berniaga ke Yaman ataupun kawasan berhampiran Yaman. Ini dulu menjadi kebiasaan orang Arab Quraisy Mekah. Sebab itu kalau kita baca dalam surah Liila fi Quraisy, kan Allah kata di antara nikmat Allah kepada orang Quraisy, Allah sebut dalam surah tu Liila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Allah beri ketenteraman kepada Quraisy, mereka melakukan perjalanan pada musim panas dan juga musim sejuk. Musim panas menurut ulama tafsir, mereka pergi ke Syam, iaitu musim panas Mekah, mereka pergi Syam. Dan musim sejuk di Mekah mereka pergi ke Yaman.
Jadi ini dulu perjalanan yang biasa dilakukan oleh orang Arab Quraisy Mekah. Biasanya mereka pergi berniaga, berdagang, pergi ke sana. Baik. Tajuk yang kita baca pada waktu tengah petang ni iaitu berkenaan dengan perjalanan Nabi SAW pergi ke Syam. Apabila umur baginda SAW mencecah 12 tahun, bapa saudara dan juga penjaga Nabi SAW ingin membawa baginda SAW pergi berniaga ke Syam. Syam. Maaf, bapa saudara baginda SAW hendak pergi berniaga ke Syam. Rasulullah SAW merasa begitu berat berpisah dengannya. Maknanya mula-mula dia nak pergi berniaga tapi tak nak bawa Nabi SAW permulaannya. Jadi Nabi SAW merasa berat berpisah dengannya, iaitu berpisah dengan Abu Talib. Kerana Abu Talib ni jaga Nabi SAW sejak daripada usia 8 tahun. Selepas meninggal dunia dia datuk baginda SAW Abdul Muttalib. Maka dijaga oleh baginda SAW, dijaga oleh Abu Talib. Bila Abu Talib nak pergi bagi tahu hasratnya kepada Nabi SAW, waktu tu baginda masih lagi budak kecil, 12 tahun atau mungkin 10 tahun, sekitar antara 10-12 tahun nak pergi berniaga, maka Nabi SAW merasa berat berpisah dengan Abu Talib. Lalu Abu Talib merasa kesihan kepada Nabi SAW, lalu dia pun membawa baginda SAW pergi bersama-sama dengannya. Ini ialah perjalanan yang pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tetapi kafilah Quraisy, mereka tidak lama tinggal di Syam dalam perjalanan ini. Dalam perjalanan, iaitu ketika mereka sampai berhampiran dengan Busra, kafilah ini telah dilihat oleh seorang rahib yang bernama Bahira. Dalam perjalanan, ketika sampai hampir tempat nama Busra, kafilah ini ada satu orang rahib bernama Bahira melihat kafilah ini lalu dan juga singgah di tempatnya. Lalu dia bertanya kepada mereka mengenai apa yang dia telah baca di dalam kitab-kitab yang terdahulu mengenai pengutusan Nabi daripada kalangan orang Arab di akhir zaman nanti. Lalu mereka berkata, iaitu maksudnya orang Quraisy ni kata bahawa Nabi tersebut masih lagi belum muncul. Dan perkataan ini, maksudnya berkenaan dengan Nabi akhir zaman akan muncul ini, sering disebut-sebut oleh ahli kitab, sama ada daripada kalangan Yahudi dan Nasrani. Sebelum Nabi SAW diutuskan lagi, mereka sering bagi tahu bahawa akan lahir Nabi akhir zaman. Tapi dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Bila Nabi akhir zaman muncul, datang kepada mereka, mereka tetap tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang saya baca tadi itu, sampai ke situ tajuknya berkenaan dengan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Syam. Dia biasa kadang-kadang orang sebut juga nama rahib itu, iaitu disebut namanya ialah Buhaira. Tapi wallahu alam, berdasarkan pada beberapa kitab sirah yang saya baca, nama dia lebih tepat dibaca dengan Bahira, bukan Buhaira. Kadang orang sebut namanya Buhaira, tapi sebenarnya insya-Allah lebih tepat namanya dinamakan Bahira. Bahira ni makna ahli kitab lah. Ahli kitab, dia ni banyak beribadat dan juga baca kitab yang terdahulu, maknanya kitab Taurat dan juga Injil. Jadi dia ni ahli kitab. Maka dia tahu di dalam kitab-kitab yang terdahulu ada disebut tentang Nabi akhir zaman yang akan datang, yang akan muncul di akhir zaman nanti. Jadi diringkaskan cerita, ketika kafilah yang dipimpin oleh Abu Talib ni lalu dan mereka sampai dekat Busra. Busra ni memang sekarang dalam kawasan Syariah. Sekarang Busra memang tempatnya dalam negara Syariah lah. Dia dekat sepadan antara Syariah dengan Jordan. Jadi bila kafilah ni singgah di situ, dan dikatakan bahawa di tempat tersebut sekarang ni masih ada lagi dia punya biara. Biara ni maknanya macam rumah ibadat lah. Rumah ibadat yang ada dibina di kawasan Syam. Sekarang masih lagi ada. Jadi bila kafilah ni sampai dekat situ, Bahira ni dia tengok kafilah ni daripada jauh. Bila mereka datang, bahawa kafilah ini dinaungi awan. Daripada jauh lagi dia nampak kafilah ni dinaungi awan.
Dan kemudian bila kafilah ni bergerak, awan tu bergerak. Dan bila kafilah ni berhenti, awan ni berhenti. Kafilah ni terus bergerak dan bergerak, kemudian mereka berhenti di bawah sepohon pokok di kawasan Busra. Kemudian bila mereka berhenti di bawah pokok di Busra itu, awan itu pun tetap berhenti menaungi mereka. Jadi apa Bahira ni buat? Bahira ni pun dia telah sediakan sikit makanan, dan kemudian dia hantar orang kepada kafilah ni. Dia panggil mereka untuk datang makan dekat rumah dia, ialah dekat tempat dia atau dekat rumah dia. Lalu kafilah ni pun datang. Dia kata, kamu semua datang, semua datang makan kat rumah aku. Jadi mereka pun semua datang. Tapi bila mereka datang, mereka tinggalkan Nabi SAW di bawah pokok tersebut. Kerana waktu tu Nabi masih kecil, macam mereka tinggalkan Nabi budak untuk jaga barang. Yang lain semua datang makan. Jadi bila mereka bergerak datang ke rumah Bahira ni, awan itu tidak bergerak menaungi yang lain ni datang. Dia hanya berhenti dekat pokok tersebut. Jadi Bahira tanya, dia kata, ada tak sesiapa tinggal? Mereka kata ada satu orang budak yang kami tinggalkan kat sana. Dia pun suruh datang juga, bawa budak tu juga datang. Jadi selepas tu mereka panggil Nabi SAW datang. Ada dalam setengah kitab sirah ditulis bahawa ketika itu Nabi SAW punya pakcik Al-Harith bin Abdul Muttalib. Al-Harith bin Abdul Muttalib ni pakcik Nabi SAW lah, iaitu adik-adik dengan ayah Nabi. Dia telah pimpin tangan Nabi SAW. Dia bawa Nabi SAW datang ke rumah Bahira ni. Bila dia bawa datang, waktu tu juga awan yang tadi berhenti tu bergerak menaungi Nabi SAW menuju ke rumah Bahira. Bila ketika Nabi SAW sampai, Bahira ni dia betul-betul perhati, merenung tajam kepada Nabi SAW, dan dia melihat kepada jasad Nabi SAW. Jadi lepas tu dibagi mereka makan. Selepas mereka dah makan, maka Bahira ni pun dia tanya kepada Nabi SAW. Dia tanya dalam tadi yang riwayat kita baca, Bahira bertanya kepada kafilah. Tapi dalam kitab sirah yang lain, iaitu Bahira ni dia tanya sendiri kepada Nabi SAW. Apa dia tanya? Dia kata, aku nak bertanya kepada kamu dengan nama Lat dan juga Uzza, apa yang aku tanya kau mesti kena jawab. Bila dengar pertanyaan macam tu, Nabi SAW jawab pada dia. Dia kata, jangan tanya dengan nama Lat dan Uzza, kerana kedua-dua ini sejak dulu lagi aku benci. Maknanya jangan guna nama Lat dan Uzza. Lat dan Uzza ni berhala Quraisy dulu. Mereka sembah Lat dan Uzza. Nabi SAW kata, jangan tanya dengan nama Lat dan Uzza, tapi tanyalah dengan nama Allah. Maka dia pun kata, kalau macam tu aku mintanya pada kau dengan nama Allah, supaya kau bagi tahu kepada aku apa yang aku nak tanya ni. Maka Nabi kata, okey, tanya, silakan. Maka dia pun tanya kepada Nabi SAW tentang sifat-sifat Nabi SAW. Sifat Nabi ni maksudnya bagaimana berkenaan dengan Nabi SAW punya cara tidur, cara makan. Dan ditanya lagi berkenaan dengan kepribadi Nabi SAW. Nabi SAW beritahu kepada dia apa yang ditanya kepada Nabi SAW. Dan memang Bahira bila dia tanya, dia dapati kesemua sifat tersebut bertepatan dengan apa yang ada di dalam kitab yang terdahulu tentang sifat Nabi SAW. Selepas dah selesai tanya kat Nabi, dia tanya pula kepada pakcik Nabi SAW, iaitu Abu Talib. Dia tanya kepada Abu Talib. Dia kata, ni budak ni apa hubungan dengan kau? Budak ni apa hubungan dengan kau? Maka Abu Talib kata, budak ni anakku. Terus Bahira cakap, ini bukan anak kau, kerana budak ini tak mungkin ayahnya hidup selama dia hidup. Maknanya kalau daripada sejak lahir tak mungkin dia pernah berjumpa dengan ayah dia. Baru Abu Talib kata, sebenarnya dia ni anak saudaraku. Jadi tanya, apa cerita ayah dia? Dia kata ayah dia mati ketika meninggal dunia, ketika ibunya sedang mengandungkan budak ini. Dia kata kalau macam tu betul. Kalau macam tu betul. Maknanya kerana tepat dengan apa yang disebutkan di dalam kitab yang terdahulu, bahawa Nabi akhir zaman yang lahir, ayahnya telah meninggal dunia, dan ayahnya meninggal dunia ketika ibunya mengandungkan Nabi akhir zaman tersebut. Jadi cuma satu pertanyaan mungkin timbul, bagaimana Abu Talib cakap pada Bahira bahawa ini, dia kata bahawa saya ini ayah pada Nabi SAW. Dia ayah Nabi. Wallahu alam, ini bukan satu penipuan, tapi maknanya dia cakap tu anak aku
Kerana seolah-olah dia ini macam ayah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia yang jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Sebab kerana keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga pak cik Nabi, mereka ini ialah begitu menjaga percakapan mereka. Zaman dulu bangsa Arab Quraisy, terutama orang-orang besar mereka, menganggap menipu ni satu perbuatan yang begitu jijik dan kotor. Maknanya perbuatan yang tak orang-orang yang bermaruah tak buat perbuatan tersebut. Dan memang terkenal Quraisy dulu, yang rendah-rendah menipu tu ada. Tapi kalau yang orang-orang yang kedudukannya tinggi, maka mulut mereka tidak menipu walaupun dia kafir sekalipun. Jadi yang Abu Talib, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata bahawa ini anak aku, zahirnya bukan makna dia tipu pada bahira, tapi dia ialah bagi tahu seolah-olah aku ini jaga budak ni macam anak aku, maka aku bapak dia. Sebab tu bila tanya siapa bapak, dia kata aku bapak budak ni. Jadi tapi lepas tu bila ditanya betul-betul, dia kata budak ni mana ada ayah. Maka barulah Abu Talib kata aku ni sebenarnya bapak saudaranya. Ayah dia dah meninggal dunia dulu lagi. Baik. Jadi kemudian apakah kata apa Bahira tanya lagi? Bahira tanya, dia kata ibu dia pula apa cerita? Jadi Abu Talib kata ibunya baru saja meninggal dunia. Baru tu meninggal dunia maknanya lebih kurang beberapa tahun yang lepas ibu dia meninggal dunia. Sebab kita dah baca pada pengajian yang lalu, ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun. Lepas tu baginda dijaga pula oleh datuknya Abdul Muttalib 2 tahun sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam usia 8 tahun. Lepas tu baru Abu Talib jaga. Jadi waktu tu dia kata ibunya baru juga meninggal dunia. Maknanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dah agak besarlah. Baik. Jadi lepas tu Bahira kata betul lah apa yang kau cakapkan. Dia kata aku nasihatkan pada engkau Abu Talib supaya bawa anak saudara ni pulang balik ke Mekah. Dan berhati-hati jangan sampai Yahudi dapat tahu tentang dia atau jumpa dia. Kerana kalau mereka jumpa dia, berkemungkinan mereka akan bunuh dia ni. Mereka akan bunuh budak ini. Maka kerana itulah Abu Talib pun telah bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang semula ke Mekah. Mengenai kafilah tu meneruskan perjalanan atau tidak pergi ke Syam, wallahu alam, tu tak disebutkan. Tapi yang disebutkan iaitu Abu Talib bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang semula ke Mekah, tak jadi bawa ke Syam. Baru sampai kat Syam lah, tapi lebih kurang bukan sampai ke tempat yang destinasi mereka nak niaga tu, tapi baru sampai sekejap kat Syam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang semula ke Mekah, dibawa pulang oleh pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala. Di sini juga dapat diketahui bahawa ahli kitab zaman dulu mereka baca tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab mereka. Dan dalam kitab yang terdahulu diberitahu bagaimana perawakan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam Quran Allah sebutkan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah kata ahli kitab kenal Nabi macam kenal anak mereka sendiri. Memang betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila datang, mereka tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi lepas tu mereka tak beriman. Hanya sebahagian mereka saja yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Yahudi dulu mereka kenal Nabi bukan ketika Nabi dah jadi Nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam budak pun mereka tahu bahawa inilah dia Nabi akhir zaman. Bila mereka tengok sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama daripada kalangan ahli kitab. Sebagai penutup dalam kitab sirah juga disebutkan bahawa dulu ada satu orang alim Yahudi namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Beliau ni masuk Islam daripada kalangan Bani Nadir. Abdullah bin Salam dia punya ayah dan pakciknya ulama besar Yahudi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Madinah bulan Rabiul Awal, baginda sampai di Madinah. Mula-mula Nabi sampai Madinah, Nabi sampai di Quba. Nabi bila mula-mula masuk Madinah, Nabi masuk Quba dulu. Nabi duduk Quba beberapa hari. Ketika berada di Quba ni dulu, sekitar Quba ialah penempatan kabilah Yahudi. Kabilah Yahudi banyak duduk dekat-dekat dengan Quba, kan Bani Quraidah, Bani Nadir dan juga Bani Qainuqa. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah, orang-orang Yahudi dah kecoh dah. Ini Nabi akhir zaman tak lama lagi akan datang. Dan kalau dia datang nanti kita akan tengok adakah dia betul-betul Nabi akhir zaman ataupun tak. Orang Yahudi dah pakat, dah sama-sama dengan mereka, dah bincang sama mereka. Abdullah bin Salam waktu ni dia masih muda dan dia punya bapak dia alim Yahudi, dia punya pakcik pun alim Yahudi. Dia kata bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula sampai Quba,
bapa dia dan juga pak cik dia pun tunggu Nabi semata-mata nak tengok Nabi SAW. Betul ke ini Nabi yang dimaksudkan, yang mereka baca dalam kitab mereka? Bila Nabi SAW sampai, jadi siang tu Nabi sampai, mereka semua tengok datang. Lepas tu malam tu mereka balik rumah. Abdullah bin Salam, dia dengar bapa dengan pak cik dia bincang. Pak cik dia tanya kat bapa dia, lebih kurang dia kata, macam mana kau dapati itu Nabi itu betul ke macam yang kita baca dalam kitab? Bapa dia kata, apa yang kita baca sebiji terdapat kat dia. Pak cik dia pun kata, dia kata begitulah juga aku. Sebiji macam apa yang kita baca dia dapati. Ada terdapat sebiji apa yang kita baca dalam kitab, maka itulah yang kita dapati pada Nabi tersebut. Tapi macam mana kita nak ikut dia ke tak nak? Adakah kita nak ikut dia ke tak nak? Kedua-dua mereka kata kita tak akan ikut dia, kerana dia bukan daripada kalangan Yahudi. Tak mau ikut. Walaupun mereka tahu bahawa dia akhir zaman, tapi tak mau ikut juga. Semitik. Betul-betul fahaman rasis dan juga semitik. Asal memang dia daripada Yahudi. Jadi mereka tak mau. Kan? Tak mau ikut Nabi SAW. Itu juga membawa kepada keislaman Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam akhirnya masuk Islam. Dia dan juga anak-anak dia juga siapa? Anak-anak dia, keluarga dia, isteri dia semua masuk Islam. Dan beliau dipanggil Abu Yusuf. Dan beliau pun memang keturunan daripada Nabi Yusuf AS. Keturunan Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf kan Bani Israel kan. Jadi beliau daripada keturunan Nabi Yusuf AS dan keluarga beliau masuk Islam, dan Nabi SAW ada puji beliau. Tapi ayah dengan pakcik beliau yang merupakan ulama besar Yahudi, mereka tetap tidak menerima Islam, bahkan juga menentang kuat Nabi SAW. Hidayah milik Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah Ta'ala. Allah jadikan kita semua umat Islam, pengikut Nabi Muhammad SAW. Doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah tambahkan kecintaan kita kepada Nabi SAW, dan juga kita dapat ikut Nabi SAW dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Ta'ala matikan kita di atas ikutan dan keyakinan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.